Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma an'ama minal bayani wa alhama minat tibyani. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami wa ala alihi wa ashabihi a'immatil a'lami. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Bismillah nyan huruf jar, dia itu jadi ma'mul bagi fi'il yang ka dibuangkan, ataupun muta'ala bagi fi'il yang telah dibuangkan. Muta'ala'nya yang ke bahagian ni bak ma'mul. Getekediji u'allifu ataupun abtadi'u. Artinya lun mula kitabnya dengan nama Allah, ataupun lun susun kitabnya dengan nama Allah. Yang getekedi pada fi'il yang mahzuf, takdirnya u'allifu ataupun abtadi'u. Cuma dino yang ke pertanyaan tanya yang kita kediji peba awal peba akhir. Artinya apakah dia bahagian daripada fi'il yang kita kedimkan ma'mul ataupun berjalan seperti kaedahnya, iaitu kita akhirkan ma'mul. Maka gepegah dalam kitab yang lain nyan bahagian daripada kita kedimkan ma'mul. Artinya fi'il yang kagebah ketekedinya ba'aki ke mba'fun. Jika makna Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ulun mulai akan kitab ini. Ataupun dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ulun susun akan ini kitab. Jadi ketika dijiba akhir lebih fasahah pakan, karena supaya baik didahului oleh bismillah oleh kalimat yang lain. Artinya tekedi ba awal berarti karena lebih awal lafai lain dengan nama Allah Ta'ala, walaupun ba tekedi kurang adab. Hanagat adab yang lagi yang rupa. Kalil adab, kurang adab. Maka yang layaknya, karena itu nama Allah, nama yang agung, selayaknya tidak ada satu lafai pun yang lain yang mendahului dengan nama agung, nama Allah Ta'ala. Maka getulih terji ba'aki, getulih ba'aki supaya nyak betul-betul nama Allah Ta'ala diduk ba'awai kalam dia. Kelagian. Maka kesimpulannya lebih fasahah dan lebih sempurna adab, takdirlah fi'il yang mahzuf ditakdirnya secara tertakhir. Dia bahagian daripada fi'il yang takdim ma'mul. Alhamdulillah, bermula segala puji itu bagi Allah. Sebagaimana yang ma'ruf dalam pembahasan dannya, itu bahagian daripada khabariyah pada lafaz, insya'iyah pada makna. Arti khabariyah itu berita. Secara lafaz tarkib dasar. Maksud lafaz tarkib dasar jih. Ataupun makna wad'iyah jih itu berupa khabar. Arti khabar berupa berita. Bermakna kita menceritakan bahawa puji itu bagi Allah. Sedangkan kita diperintahkan memuji pada Allah Ta'ala. Memuji pada Allah Ta'ala. Hasil pujian itu dengan mengucap Alhamdulillah. Karena yang kenyan makna daripada insya'iyah pada makna. Arti insya'iyah pada makna dengan karena makna insya'iyah ma yahsulu madlulu bihi. Barang yang hasil madlul dengan barangnya. Madlulnya adalah mengucap Alhamdulillah.
iaitu puji pada Allah. Hasil memuji pada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Artinya lafai itu secara wad'iyah sebagai bentuk menceritakan pada orang bahawa pujonyo na ba Allah Taala. Sebagai bentuk genan. Yang lagian makna, yang kenyan makna iaitu khabar. Hai dah pegah na puja Allah Taala. Man ba waknya na bisa saja na, bisa sajakan yang madlu daripada khabar yang tanyakan mahtamala sidqa wal kadhiba. Tetapi secara makna kan bermaksud untuk tak pegah bak orang bahawa na puja Allah. Tapi secara makna di sinan bermaksud aku memuji Allah Taala dengan mengucap alhamdulillah. Artinya lafaz alhamdulillah bahagian dari sigat pujian pada Allah Taala. Hasil pujian dengan mengucap alhamdulillah. Yang kian makna insya ma yahsulu madlulu bihi, barang yang hasil madlul dengannya. Yang madlulnya adalah ucap, yang madlulnya memuji, hasil memuji pada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Berarti maksud di sini kenli jak pegah puja Allah, tapi maksud di sini aku memuji Allah Taala. Yang maksud di yang kenyannekeun khabariyah pada lafaz insya'iyah pada makna. Kemudian dakun letanya bermula segala puji itu bagi Allah. Yang tanyakan segala puji itu bagi Allah. Lagi yang ka ma'ruf bak tanya, yang ka biasa tanya baca-baca ne pegah le gure-gure bahawa alhamdulillah bahagian daripada alif lam ta'rif, alif lam pemakrifah. Ya, Imam faedahkan di sinan istighraq afrad atau memfaedahkan lil jinsi. Ya, arti lil jinsi mahiyah. Arti mahiyah kalimat hamdu dinan punya dua arti. Apakah yang tanyakan hamdunyan bermakna afrad ataupun yang tak iradah makna hamdu bermakna mahiyah. Ya, apakah yang tanya maksudkan hamdunyan bermakna farad pujau ataupun mahiyah pujau. Ya. Maka untuk menentukan maksud daripada hamdu pemahiyah iradah afrad yang didalalah oleh alif lam. Ya, pada artikan alif lam di sini. Mereka artikan alif lam di sini bermakna lil jinsi, berarti makna hamdu dalalahnya kepada mahiyah. Maka takkan bermula jenis puji itu bagi Allah. Jenis puji bagi Allah. Mahiyah lebih raya daripada afrad. Ya, maka jenis itu sudah sebut pada Allah, afrad otomatis ubena afrad. Maka jenis itu satu. Ya, karena mahiyah syai', mahiyah bagi satu syai' iaitu satu. Apabila le mahiyah nyangkakan le satu perkara, le mahiyah dengan sebab le afrad. Ya. Berarti di sinan karena mahiyahnya satu, tanya mesti tama krik-krik bak bahasa hansahkeun di sinan segala jenis pujau. Menyatakan segala mendalalah sudah banyak jenis itu. Jenis anala sabar saja. Maka takkan you bermula jenis puja bagi Allah, kadang-kadang jenis yang cik umandum kepada Allah Taala. Kalimat segala pemakaiannya pada yang banyak, tentu yang banyak afrad. Maka metana akan bermula segala jenis puja itu bagi Allah, takkan segala. Nyan artinya secara tak langsung kita sudah mengartikan alif lam itu adalah istighraq afrad. Maka dinopa kita artikan itu lil jinsi ataupun tak artikan itu lil istighraq, yang faedahnya tetap sebut puja kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena nak puja Allah kepada Allah, nak puja Allah kepada makhluk, nak puja makhluk kepada Allah, nak puja makhluk kepada makhluk. Jika puja Allah kepada makhluk, jika puja Allah kepada Allah, itu mudah dipahami muwa pada Allah Ta'ala. Mamanya puja Allah kepada makhluk, juga muwa pada Allah Ta'ala je. Menanjit jika puja makhluk pada makhluk, juga muwa pada Allah Ta'ala. Nyan logika je laginya. Karena tanya makhluk buat Allah. Ketika takun gedhat ji. Yang gedhat ji. Karena ji nyata kepegat Allah Ta'ala, tentu yang muwa puja pada orang pegat, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersih ketika tanya tak puja sebuah bangunan. Rumah lagak tak bangunannya. Nyan didengar oleh orang yang pegat, oleh tukang yang pegat rumahnya, nyai ikim. Pakan ikim senang. Padahal urusan dikim senang, yang dah puja punya ji. Yang dah puja kenggat rumah. Hai mono rumahnya buat ji. Berarti dah puja ji, artinya dah puja buat ji. Dah puja buat ji, artinya yang senang juga ji. Itu memberi makna apa? Puja buat muwa kepada pencipta, pembuat buat itu. Puja makhluk iwa kepada pencipta makhluk itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kenyan makna berangkaban tak artikan puja tetap muwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pakon tak puja Allah ala ma an'ama minal bayani wa alhama minat tibyani, karena barang yang ka nabi nikmat ianya Allah Ta'ala. Pandai nabi nikmat daripada bayan. Karena barang yang telah nabi nikmat ianya Allah Ta'ala. Pandai nabi nikmat daripadanya bayan. Nyan an'ama, nyan bahagian daripada PE ataupun pada jumlah mausul ataupun silat yang kagebah aid. Asal susunannya ala ma an'amahu, di atas barang yang kademi nikmat ianya Allah Ta'ala akannya barang. Jadi hu kagebah. Menyanyan bahagian nebah aid itu je ketanda bahawa nyan an'amanyan adalah i'rab ataupun PA gebina dari ma'ruf. Yang fa'il ni Allah Ta'ala. Di atas barang yang kagebi nikmat dari Allah Ta'ala. Akannya barang. Jadi kan un'ima an'ama. Kemudian ala di sinan berfaedah ala lil ta'lil. Ala lil ta'lil bermakna tak puja Allah Ta'ala mengilat. Pakan mengilat. Pakan tak puja. Pakan puja. Ilat babut tanya. Pakan ada yang puja. Karena Allah telah gebi nikmat katanya. Karena Allah telah gebi nikmat kepada katanya. Yang bahagian daripada puja mukabalah nikmat. Nikmat apa yang Nabi oleh Allah? Nikmat bayan. Arti bayan jelas. Arti jelas mampu berucap yang jelas. Berucap yang jelas artinya mampu berucap dengan fasahah. Ketika terpegang haba fasih. Arti fasih mudah didengar, mudah dimengerti. Yang gara-gara Nabi lagi nyankeh sehingga dia puja ke Allah Ta'ala. Sabah tu alasan puja wa alhama minat tibyan, dan telah mengilham ianya Allah Ta'ala, karena barang yang telah diilham ianya Allah Ta'ala akannya barang tentu minat tibyan, daripada penyata. Penyata bayan dan tibyan nyan secara dasar sama-sama makna, iaitu jelas. Cuma tibyan lebih mubalaghah makna daripada bayan. Arti lebih mubalaghah berarti kalau bayan itu jelas, kalau tibyan maknanya sangat jelas. Ketika pegahabakan sekira jelas, tapi sangat jelas. Menang. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Bermula rahmat dan sejahtera itu sabit di atas pangulai manusia. Pangulai manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang juga bahagian daripada khabariyah pada lafaz, insya'iyah pada makna.
Artinya secara lafziyah haji berbentuk khabar, berbentuk cerita, berbentuk berita dan beritakan bak orang bak Nabi Muhammad na rahmat dan sejahtera. Tapi secara makna di sini insya'iyah. Arti insya'iyah kita diperintahkan berselawat. Hasil selawat dengan mengucap wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Yang kenyan makna insya'iyah pada makna. Arti insya'iyah pada makna, arti insya'iyah ma yahsulu madlulu bihi. Hasil madlul dengan barangnya. Hasil madlul selawat. Hasil ucapan selawat dengan berucap wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Artinya bahagi kagekun tanya orang yang laksanakan makmur dengan salah, dengan selawat, dengan berucap wassalatu wassalamu. Jadi maksud Islam kena nak pegah. Yang maksud adalah aku berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti selawat apa? Yaitu laki rahmat. Artinya hasil laki rahmat pada Allah dengan berucap wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Dan juga rahmat dan sejahtera semoga Bunda Putra ucit kepada keluarganya Nabi. Bunda Putra pada keluarganya Nabi. So keluarganya Nabi ada 3 pengertian keluarga Nabi menurut makam. Menurut makam. Nah, keluarga bermakna mukmin walau kana asian. Umat Nabi walaupun maksiat. Ada nama umat Nabi yang beriman ataupun ada nama orang yang beriman walaupun maksiat, itu dikategorikan kepada keluarga Nabi. Ada juga diartikan keluarga Nabi bermakna adalah yang lebih khusus wujud mukmin taqiyun, orang beriman yang bertakwa. Kait takwa. Ada juga makna keluarga Nabi yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nyan ketiga-tiganya sah diartikan keluarga Nabi, tetapi diartikan di mahal masing-masing. Artinya punya tempat yang munasabah masing-masing. Yang terartikan keluarga Nabi bermakna adalah ada nama orang beriman walaupun buat maksiat. Yang terartikannya adalah bak makam doa. Karena makam doa, orang maksiat lebih tak menghajat ke doa. Maka tak perlu haju orang maksiat kepada keluarga Nabi ketika tengah berdoa kepada keluarga Nabi. Dan Nabi rahmat sejahtera pada Nabi dan pada keluarga Nabi. Yang tak perlu haju kudih. Padahal ada nama orang beriman walaupun dia maksiat. Pakat orang maksiat lebih tak menghajat kepada doa dengan tak perlu hargai Nabi. Kemudian nasabotru makam iaitu makam pujian. Makam pujian kita sedang memuji Nabi. Tak kena Nabi terpuji, keluarga Nabi juga terpuji. Musliman dengan terpujau. Yang tentu ketika takkan keluarga di sini tak perlu kenan sesuatu yang tidak membuat Nabi itu jatuh martabat. Maka pada artikan di sini mukmin yang takwa. Karena menyata artikan keluarga di sini bermakna mukmin walaupun maksiat, kata sebut orang maksiat. Berarti tanya tengah puja Nabi. Kemudian kata apakah Nabi na keluarga yang maksiat? Kan kah nak cocok. Maunya ketika kita sedang memuji, kita sebut yang indah-indah, yang baik-baik. Yang baik-baik. Siapa yang dah yang baik? Tentu saya yang tidak bermaksiat. Maka ketika artikan makna keluarga adalah mukmin yang takwa, itu artinya di makam madah, makam memuji Nabi. Kemudian nata artikan pula keluarga Nabi bermakna Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim di sini, arti Banu Hashim adalah keluarga daripada Hashim. Hashimnya ayah daripada Abdul Muttalib, yaitu Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf.
Berarti Hashim ini adalah ayah Abdul Muttalib. Maka ketika katakan Banu Hashim adalah keturunan daripada Hashim. Ya. Berarti Muttalib yang nek Nabi Abdul Muttalib yang kaitan dalam Banu Hashim. Kaitan dalam keluarga Hashim. Ya. Menyemenan arti Banu Muttalib bukan lagi anak daripada Abdul Muttalib sebagai Abu Syekh Nabi ataupun ayah Abdullah. Berarti nama Muttalib yang lain supaya baik saling tadakhul. So Syekh Muttalib yang lain adalah keluar saudara kandung daripada Hashim. Hashimnya adalah anak Abdul Manaf. Berarti Abdul Manaf nana ke? Hashim Sidra, Muttalib Sidra. Yang Hashimnya adalah nek daripada Nabi. Jadi ubena keturunan Hashim walaupun kan dari jalur Abdul Muttalib yang ayah Abdullah, tetap berpuruh kepada al-Nabi yang kenyan maksud dengan Banu Hashim. Kemudian ada saudara lagi Hashimnya anak Abdul Manaf iaitu Muttalib. Arti Muttalib saudara kandung dengan Hashim yang ayah ke Abdul Manaf. Yang cucu ganyan iaitu Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kena ni wow. Berarti menyedali jalur Hashim cucu Abdul Manaf itren ke debat Nabi. Menyedari jalur Muttalib cucu Abdul Manaf ditren ke debat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Berarti ketika reken Banu Hashim dan Banu Muttalib keturunan anak cucu daripada Hashim yang keturunannya sampai kepada Nabi, dan anak cucu daripada Abdul Muttalib yang anak cucunya kepada Imam Syafi'i dan seterusnya. Yang kedua-duanya merupakan anak daripada Manaf. Kemudian berarti makna Muttalib inan tiga tegaskan Muttalib inan kan bermakna ayah Abdullah. Kata apa? Kemudian ada dua rota saudara orangnya iaitu Naufal dan Syamsi yang juga anak Abdul Manaf. Padahal sederajat orangnya. Tetapi ketika al-Nabi dikhususkan keturunan daripada Hashim dan Muttalib tu hanaruh iaitu anak Naufal, anak Syamsi. Padahal sama-sama orangnya anak Abdul Manaf. Pakan geputubit dari dua orangnya daripada keluarga Nabi. Pakan Banu Syamsi, keturunan daripada Syamsi, keturunan daripada Naufal, hanaruh kepada al-Nabi ataupun keluarga Nabi. Jawabannya walaupun kedua-duanya anak Abdul Manaf, saudara daripada Hashim dan Muttalib, jawabannya dua-dua keturunannya tidak membantu Nabi dalam perjuangan, malah mensakiti Nabi. Jadi dikeluarkan oleh Nabi daripada garis keluarganya. Maka ketika takkan Banu Hashim harus kenan. Nyan pada artikan makna al bermakna Banu Hashim dan Banu Muttalib, nyan posisi jih iaitu ketika pada bab zakat. Pada bab zakat ataupun disidih pun bab-bab yang lain lah. Ketika nawakaf kepada al-Nabi, nyan artinya. Ataupun dalam pembagian harta ghanimah itu di nyainan posisi arti al Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dan menansid iaitu rahmat dan sejahtera berputuk pada sahabatnya Nabi. So sahabat Nabi a'immah, imam, a'lam nyan maknanya jamak daripada kan ilmun, jamak daripada alam aju. Iaitu bukit gunung yang tinggi. Berarti bermakna imam yang tinggi. Berarti yang sifat sifat yang jadi sifat iaitu wasaf langsung musyabbah bih. Maka imam yang tinggi ataupun imam yang gunung. Artinya imam sahabat ini imamnya ia sahabat seperti gunung, dan seperti sama-sama tinggi. Karena tingginya gunung, begitu tinggilah martabatnya sahabat Nabi.
nyen tentang masalahnya. Maka nama tangile berarti katu wa ba'du wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal